Sebab itu orang tua-tua wujudkan satu perkataan namanya merdeka. Merdeka ini simbolik daripada huruf mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Merdeka, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah, itulah merdeka. Mereka tahu mereka takkan dapat menengok hasil, tapi kalau mereka tak berbuat sesuatu, malam ini mustahil boleh azan 5 kali sehari di bumi Selangor Darul Ihsan. Mereka berjuang siang dan malam. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, perjuangan orang tua-tua ni kita kena terima kasih. Mereka berjuang lagi dan 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 lagi sampai kita tidak ada lagi. Adapun anak cucu dia, apa perjuangan dia untuk agama dan tanah air? Hilek, tak ada. Yang dia fikir perut dia, anak-anak dia, dan main handphone siang malam. Itu sajalah kerja. Tak ada. Ni bukan orang sini, ni orang Kuantan. Orang sini semua bagus, sini semua fikir masalah umat semua. Kan keluar video marah pula orang Kuantan, orang Afrika kan kena gam pula Kuantan, orang Afrika. Maka sewajarnya kita sebagai generasi selepas merdeka, hayatilah semangat pengorbanan ini. Habis nak korban apa lagi Ustaz? Semua dah okey, saya kerja pun dah pencen, anak pun dah kerja, masuk universiti, nak juang apa? Marilah kita pertahankan kemerdekaan ini, khususnya mempertahankan kesucian akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ini zaman cabaran kita gugat akidah. Itu lain. Kalau dulu orang nak cabut akidah, kalau sekarang ini dia goyangkan akidah. Inilah perkara yang pernah disebut oleh baginda Nabi SAW, badiru bi'amal fitanan kaqita'il layl muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis riwayat Muslim. Segeralah kamu beramal sebelum datangnya satu zaman dia punya malam tu gelap gelita, begitu gelap sekali. Kamu akan dapati ketika itu satu orang laki-laki, waktu siang dia beriman, waktu malam dia kafir. Ataupun kamu jumpa dia waktu siang dia kafir, waktu malam dia beriman. Dia sanggup menjual agamanya dengan harga yang sangat rendah demi nak mencari keseronokan duniawi. Hadirin hadirat sekalian, ini soal akidah. Sebab itu Nabi kita membuat analisa nubuwahnya bahawa akidah ni benda yang sangat terancam apabila dunia semakin di penghujungnya. Hari ni ramai orang fikir macam mana nak selesai masalah umat. Forum-forum, seminar, wacana, simposium, fikir macam mana nak selesaikan masalah kebejatan sosial, masalah akhlak muda-mudi, belia-belia, macam mana nak diselesaikan. Orang lupa bahawa penyelesaian paling ampuh kepada semua persoalan masalah dalam negara kita adalah elokkan akidah. Akidah kalau elok, fiqahnya pun elok. Tapi fiqahnya bagus, akidahnya rapuh, tak semayang orang tu esok. Ilmu banyak, akidah lemah, tak semayang. Saya dulu pernah jadi kadi. Kadi, bukan kedi. Kedi main golf, saya kadi. Kadi, NCA, nikah, cerai, rujuk, kerja kadinya. Saya dulu kadi daerah Temerloh. Sini bawah pentadbiran kadi Petaling ya, lebih kurang, tak apa nak ingat. Saya kadi daerah Temerloh. Masalah kahwin, ada satu orang dia berjumpa, Ustaz, boleh tak tolong nasihat suami saya? Kenapa? Suami saya ni dia malas semayang. Oh, malas semayang itu biasa, apa masalahnya? Tidaklah Ustaz, dia ni punya pemalas tahap puaka. Dia kata, saya first time lah mendengar, oh ada ya malas tahap puaka. Ada, dia kata. Macam mana orang malas tahap puaka ni? Ustaz bayangkanlah, saya nasihat pada dia, bang semayang bang, kita ni umur dah nak pencen, abang semayang ikut mood pula dah. Time tak ada duit semayang, time masuk bonus tak semayang, apa benda macam tu. Time anak-anak balik rumah baru tegeh-tegeh nak semayang pergi masjid lah apa semua.
Time dia orang duduk asrama, abang tak apa-apa semayangnya. Saya nasihat ke dia, saya siap beritahu bang, abang kalau tak semayang, esok abang mati masuk kubur kena belit dengan ular bang. Bila sampai bab tu, dia pun barulah respon. Tapi dia boleh tanya isteri dia, belit dengan ular, ular tu nama apa? Dia tanya nama ular pula dah. Isteri pun tolonglah jawab. Saya pun tak ingat lah bang, dulu ada menengok dalam jangan tanyalah ustaz tu, tapi tak disebut pula nama ular tu. Tapi yang penting adalah ular tu membelit orang tak semayang. Si suami boleh jawab, yang ular tu namanya Syuja'ul Aqra. Ular tu besar ya. Dia kalau belit orang tak semayang, bertemu tulang rusuk ni, dia akan patuk kita sampai hari kiamat. Jadi si isteri tu jadi bingung. Ustaz, saya ni baru tahu ular je. Dia nama ular pun dia tahu, semayang pun tidak. Itu tahap puaka pemalas je. Rupa suami sekolah agama dulu, tapi tak tahulah jadi komunis apa pun tak tahu. Jadi tak semayang, nonong seorang. Adakah tak wujud dalam masyarakat kawan-kawan kita yang pesen itu? Ramai. Sebab itu akidah penyelesaian paling ampuh. Ada satu orang penceramah, dia cerita, dia naik LRT, jumpa satu budak perempuan pakai seksi. Budak tu muka Melayu lah, pakai baju nampak pusat, rambut warna-warni, merah biru lah, jalur gemilang, komen patriotik rambut itu. Jadi si ustaz ni pun tegur. Sepatutnya dalam fiqh dakwah tak boleh tegur begitu. Kita penceramah, ustaz tak boleh tegur orang perempuan one to one, tak boleh. Dia ada adab dia. Tapi dia mungkin semangat nak berdakwah agak, lepas tu tak boleh direct macam tu, tak boleh. Aib ya. Dia tegur direct. Dia kata, adik ni pakai macam ni Allah Ta'ala tak suka. Kita orang Islam, kita orang Melayu, jaga adab ketimuran. Betul lah tegurnya tu. Budak muda zaman sekarang, bila ditegur begitu melenting. Dia boleh cakap pada kawan saya tu, Ustaz telefon Allah Ta'ala sekarang, Ustaz tanya ke Allah, Ustaz surga mana, saya neraka mana. Kalau itu Ustaz tak tahu, jangan sibuk lah. Mind your own business. Kalau tuan-tuan kena macam tu, macam mana gaya? Saya tak kata tindakan awak betul dan tindakan awak ada juga salahnya. Tak boleh tegur begitu. Orang perempuan bukan begitu cara. Tukar dia malu ke apa, Wallahualam ya. Tapi yang penting, jawapan budak tadi itu jawapan akidah. Kalau kau dah boleh main ayat, suruh telefon Allah Ta'ala, tu akidah. Kalau kau dah boleh main ayat, tanya surga mana, surga neraka, itu bab akidah, bukan bab fiqh. Surga neraka benda gaib. Semua itu belajar dalam bab akidah. Sebab itu tugas Nabi SAW paling utama sekali adalah akidah. Berapa tahun Nabi dakwah akidah? 13 tahun. Berapa nama Nabi dakwah fiqh? 11 tahun je. Kenapa Nabi mulakan akidah dulu? Sebab manusia kalau akidahnya mantap, semua perintah Allah dia akan laksanakan dengan gembira sekali. Tapi kalau akidahnya rapuh, belajarlah. Ada masters usuluddin sekalipun, akidahnya rapuh, tak datang masjid, tak jadi imam, bahkan semayangnya mungkin culas. Sebab kita amal atas akidah. Tuan-tuan yang ada di sini, saya ingat bukan semuanya ada diploma, degree dalam usuluddin, tafsir ke apa, tak ada. Tuan-tuan bidang engineering, bidang macam-macam. Tapi apa yang mendorong tuan-tuan datang masjid, iktikaf, semayang jemaah, dengar tazkirah? Apa yang mendorong? Iman. Kalau ilmu, ramai orang ada PhD bidang agama ni, ramai. Tapi iman tidak. Ni jangan fitnah. Oh, agaknya semua yang ada PhD agama tu iman lemah. Dah. Saya nak beritahu premisnya, akidah ni nombor satu yang Nabi mantapkan. Sebab itu orang Arab, bila akidah mereka mantap, barulah mereka boleh beramal dan seterusnya dapat menghayati erti persaudaraan Islam. Yang kita bergaduh lepas pada pilihan raya tak selesai sampai malam ni, apa sebab? Akidah. Cuba kau kenal neraka, kenal surga, sanggup kau nak bergaduh sampai dah setahun lebih ni? Tak sanggup. Oh, tak berbaloi.
Kan Nabi pesan siapa tak cakap 3 hari dengan saudara dia, semayang tak terangkat sejengkal. Tapi sebab akidah apa, lantaklah, tak angkat pun angkat lah, nasib lah, aku memang tak suka tengok muka dia, habis. Tapi kalau orang akidah mata, semayang tak terangkat, macam aku, dia rasa takut. Terus tegur, Assalamualaikum, salam sikit, ni apa, insaf dah, bukan insaf, akidah dah kuat sekarang ni, takut Tuhan lah. Dia ada rasa takut, akidah itu. Sebab itu seluruh solusi penyelesaian adalah akidah. Sebab itu akidah ni hadirin hadirat sekalian, akidah ni kalau kita nak faham mudah, dia macam ikatan. Tali itu akidah. Sebab itu kita menikah, orang panggil akad nikah, ikatan nikah, ikatan. Jadi iman ini dia perlu kepada satu ikatan. Ikatan tu pula mesti gunakan ikatan yang kuat dan kukuh. Kalau ikatannya lemah, dia akan hancur. Maka ikatan yang paling kuat untuk mengikat iman, sebab iman kita ni ada hari senonoh, ada hari tak senonoh. Time kita musim-musim bulan Rejab, bulan Ramadan, iman tu kuat, mantap. Tapi kalau musim-musim hiburan banyak apa semua, dia longgar sikit, longgar sikit. Jadi dia kena ikat kemas-kemas. Ikatan yang kita nak gunakan untuk ikat iman, yang paling kuat sekali talinya, tali ahli sunnah wal jamaah.